Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita sama-sama ingin melihat kepada halaman akhir daripada surah Qaf, surah yang ke-50. Hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Safas. Sihat Safas Sihat alhamdulillah. Dah akhir dah surah. Insya-Allah cepat je ya, masya-Allah ya. Dan kita bergembira dan bersedih Ustaz ya. Ada dua perkara ya, gembira kerana Allah izinkan. Sedihnya harapnya Allah izinkan lagi peluang untuk sama-sama kita membaca. Dan hari ini Ustaz ya, kita baca sampai ayat 45 surah Qaf, dan surah Az-Zariyat itu kita sambung besok lah Ustaz. Sambung besok insya-Allah. Mari sama-sama tuan-tuan sekalian kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 520 pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-36 hingga ayat 40 yang kita akan baca pada bahagian pertama ini ialah ancaman seksaan untuk orang-orang yang kufur dan perintah kepada Nabi untuk bersabar dan berdoa. Kita kena faham bahawa ia adalah berkaitan dengan Nabi ingin mengajak kepada orang-orang di Mekah itu untuk beriman. Dan pada ayat 41 hingga 45 peringatan atas beberapa perkara yang akan terjadi pada hari kiamat dan apakah sumber, apakah yang perlu kita laksanakan. Nanti kita akan baca panduan daripada Allah membina ataupun membuat persediaan sampai kepada hari tamasya yang sebenar-benarnya. Mari sama-sama kita baca ayat 36 hingga 40 memulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, didoakan moga semua sihat wal afiah, dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala semuanya segala urusan kita, amin ya rab. Kita nak mula dulu bacaan kita pada hari ini ayat yang ke-36 sehingga ayat yang ke-40 surah Qaf. Surah Qaf, jangan kadang-kadang tersilap surah Kaf kata. Kaf. Tu Al-Kahfi. Okey. Kahfi kan. Surah Qaf. Tak ada al Ustaz ya. Tak ada al. Surah Qaf. Baik. Jadi kita nak mula dulu, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, saya kira sudah bersedia untuk sama-sama kita baca ayat 36 sehingga ayat yang ke-40 dengan bacaan murattal jaharkah insya-Allah. Boleh? Jom kita mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في
السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 36 hingga 40 daripada surah Qaf. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi yang memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan yang membaca dengan penuh bersemangat. Ustaz ya, kita penuh bersemangat kerana surah ini yang kita maklum sebelum ini Nabi baca ketika hari raya. Temasya besar, solat subuh pada waktu-waktu istimewa Ustaz ya. Surah Qaf ini antara surah favorite, surah kegemaran Nabi untuk dibacakan. Ya, jadi kalau kita lihat semalam kita melihat bahawa dia punya isinya ini penuh dengan ancaman Ustaz. Ya, kalau bahagian ayat muka surat 519. Jadi disambung lagi pada ayat yang ke-36 ini, wa kam ahlakna, dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum ini, ya, mereka itu asyaddu minhum batsha, iaitu mereka itu lebih kuat, lebih power ya daripada kamu nak cerita kepada musyrik Mekah pada waktu itu. Jadi apabila dalam tamasya, dalam majlis Ustaznya, kalau kita baca surah ini sebenarnya nak ingatkan, walaupun kita nak bergembira, jangan sampai kita ini lari daripada jalan Allah, kerana ada orang yang lebih kuat daripada itu yang memilih kegembiraan melampau, maka mereka itu akhirnya Allah cakap fanaqabu fil biladi hal mim mahis. Walaupun mereka ini boleh menjajah negara lain, satu lagi bila mereka diancam untuk bunuh, mereka boleh pergi ke negara lain, tetapi Allah hujungkan dengan perkataan apa? Hal mim mahis, iaitu adakah mereka boleh melarikan diri? Boleh tak melarikan diri? Walaupun kuat, walaupun tamadunnya hebat, tetapi kalau nak dihancurkan, habis Ustaz. Ya, Allah ingatkan perkara ini kerana apa? Kerana penting bagi kita untuk memahami bahawa hakikat kehidupan kita ini, jangan lupa daratan ya, dan jangan lupa kita ada Tuhan. Itulah ya. Kadang-kadang ingat dadak dah kan, tapi lupa Tuhan pun itu perkara yang perlu kita beri perhatian. Dan bercakap tentang mengambil pelajaran daripada semua perkara ini, Allah menyatakan pada ayat 37 ini satu ayat yang istimewa. Inna fi dzalika ladzikra. Ini pada semua perkara yang telah diceritakan. Kalau muka surat 519 ini penuh dengan perkataan am ya. Maksudnya Allah bertanya al-istifham inkari, iaitu pertanyaan untuk mengingkari kepada hujah-hujah mereka. Mereka kata Nabi ni macam-macam lah. Dia cakap pasal Tuhan ini ada anak lah, anak perempuan, macam-macam tuhmahan yang diberikan pada Rasul dan juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menyatakan inna fi dzalika ladzikra, sepatutnya ini akan menjadi peringatan. Tetapi peringatan ini untuk siapa? Ada dua kumpulan Ustaz. Yang pertama adalah liman kana lahu qalb, pada mereka yang ada hati. Yang ada hati. Apa maksud ada qalb?
Qalb ini adalah tempat perasaan dan juga iman, Ustaz. Ya, bila kita bercakap tentang ketenangan, ya, kita berzikir, ada orang yang memang hatinya itu sudah bersih ataupun fitrah, Ustaz, ya. Dia bila walaupun dia bukan Islam ataupun dia taklah lagi dengar Quran, tapi hatinya sudah bersih, bila dengar saja ustaz baca terus mengalir air mata. Contohnya, ya, bila dia dengar sahaja tadabbur, dia rasa dia macam betul. Hati dia itu, ya, menjadi tenang, menjadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu kumpulan yang akan mendapat zikra, mendapat peringatan daripada Al-Quran. Tetapi ada satu lagi kumpulan, Allah menyatakan perkataan au alqas-sama', ya, iaitu mereka yang dilontarkan pendengaran. Mereka yang melontarkan pendengaran. Apa maksud tu? Maksudnya mereka beri telinga, Ustaz. Dia dengar je. Dia taklah hati je tu macam apa? Macam kumpulan pertama tadi. Ya. Dia adalah kumpulan yang kritikal, kadang-kadang dia ni tak percaya, tetapi dia bagi. Dia dengar dia hujahnya, dia dengar betul-betul. Dia akan belajar, dia akan cakap apa? Wa huwa syahid. Dia akan menyaksikan, dia kata, okey, saya testify, bahasa Inggeris, Ustaz, ya. Saya bersaksi, saya memang yakin bahawa ini adalah pelajaran, sehingga dia kagum kepada kebenaran dan pelajaran yang diperoleh daripada apa yang dibawakan oleh Al-Quran. Jadi sebahagian ulama tafsir membahaskan perkataan au dalam ayat 37, perkataan au itu mengapa tak digunakan wa, ya. Wa tu maksudnya dan, bahasa Melayu kita. Au itu maksudnya atau. Maksudnya ialah ada kumpulan manusia ini memang hatinya itu lembut. Tapi ada satu lagi kumpulan manusia, dia bab hati lembut ni dia tak berapa lembut sangat, tetapi dia menggunakan daya intelek dia dengan cara dia mendengar hujah dan akhirnya dia dapat juga bersaksi, bertemu dengan kebenaran. Pelajaran untuk kita apa? Gunalah telinga. Kalau hati tu rasa macam tak berapa nak kemas, ya, tak berapa nak lembut pada sesuatu hari tersebut, gunakan telinga, dengarlah Quran, ya, dengarlah tadabbur Quran. Kena cari. Pasal apa? Pasal kalau pendengaran tak dengar lama Al-Quran dan hati kita ini terus keras, akhirnya dia akan menjadi orang yang tidak bertemu kebenaran. Itu yang kadang-kadang dia jadi pemarah, maksudnya dia jadi orang yang tidak bersyukur, dan akhirnya ekstrimnya itu membawa kepada kekufuran. Ayat yang ke-38 kita nak baca sekali lagi. Ayat ini menceritakan tentang betapa Allah ini mencipta langit dan bumi. Kita tahu perkara tersebut, ya, tetapi nak ceritanya berbeza dengan cara kita uruskan sesuatu kerja kita. Ayat 38 untuk sama-sama kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ustaz Fazrul, Ustaz Fazrul sebut tadi apa, Al-Quran kita baca, kita kena dengar. Baru 2-3 hari lepas jumpa dengan seorang pak cik nama dia Pak Mustafa dari Lipis. Pahang. Dia kata dia dulu sekolah orang putih. Dulu sekolah orang putih kan. Jadi dah lama tinggal Al-Quran lah, tak baca Al-Quran, tinggal Al-Quran. Tapi 2 tahun ini dia kata bersama dengan My Quran Time dah boleh baca Al-Quran, insya-Allah. Allahu akbar. Jadi bagi telinga, ya. Allahu akbar. Hati tu mungkin dah lama, betul, ada karat sikit tu. Tapi bagi telinga, wa huwa syahid, Ustaz. Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan Pak Mus dan juga semua ibu-ibu ayah sekalian terus dipermudahkan Allah SWT, dan kita hargai betul-betul kalam Allah Al-Quran, ya Allah. Izinkan kita bersama sehinggalah ke hari ini, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kita nak baca sekali lagi ayat 38 sahabat. 38. Jadi kita dah dengar, kita nak cubalah baca sekali lagi. Ibu-ibu ayah sekalian, walaupun kami berdua tak dengar kat sini, tapi gemakan rumah kita ataupun di mana berada tu, cubalah. Ada rezeki nanti kalau di Johor nanti, kalau ada rezeki nanti, betul, kita mungkin bolehlah bertemu sempena tilawah minggu depan. Sempena tilawah peringkat kebangsaan. Insya-Allah kita jumpa, insya-Allah. Kita nak baca ayat yang ke-38 sama-sama. Mari kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أيام وَمَا وما مسنا من لغوب
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-38, dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa dan kami tidak berasa letih sedikit pun. Allah menegaskan perkara ini kerana membuat kesimpulan kepada halaman 519 518, ada tohmahan bukan sekadar pada Rasul Ustaz ni, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia menyatakan bahawa Tuhan ini ada anak perempuan lah, macam-macam ya. Jadi apabila dinyatakan perkara ini, Allah menyatakan bahawa kami menciptakan langit bumi ini dan keduanya, di antara keduanya itu pada 6 masa. Maksudnya berstruktur, tersusun projek mencipta langit dan bumi. Walaupun Allah boleh menjadikan kun fayakun, tetapi ada susunan yang tersendiri untuk kita belajar sebagai manusia, bahawa kalau kita nak buat sesuatu projek, dalam kita nak melaksanakan sesuatu kerja, perlu tersusun. Dan Allah menyatakan wama massana min lughub, iaitu kami ini tidak letih. Kerana ada tohmahan juga Ustaz ya, tohmahan daripada mereka yang mengubah isi Taurat. Dia mengatakan bahawa pada hari yang ketujuh Tuhan rehat Ustaz. Tuhan rehat. Jadi ini yang rehat ini, yang mengantuk, yang letih ini semuanya adalah sifat manusia. Kita belajar daripada ayat kursi kan. Allah tidak letih, tidak mengantuk, tidak tidur. Kita yang letih, yang tidur tersebut. Jadi di sini sebenarnya apabila kita belajar, rupa-rupanya sebenarnya tohmahan kepada Allah tanpa dalil itu bukan kaedah kita. Ya, kata bahawa Allah di Arash dan kemudian ada bunga teratai lah pula kan, macam-macam perkataan-perkataan tanpa dalil itu bukanlah perkataan orang yang membina iman. Dan kalau terlepas perkataan itu, kita kena ucapkan istighfar, kita mohon ampun daripada Allah dan jangan ikut kepada orang-orang yang bercakap begitu. Sehingga kan Nabi diingatkan pada ayat yang ke-39, fasbir, bersabarlah pada orang-orang yang buat perangai ni Ustaz ya. Cakap tak ada insurans kan, main cakap lepas sahaja kerana nak mencari pengikut ke nak mendapatkan, dia ada banyak kesan Ustaz ya. Kalau orang-orang ni dia cakap benda-benda yang pelik-pelik ni, ada pengikut dan akhirnya dapat dana. Itu antara kesan-kesan yang negatif yang berlaku. Jadi Allah menyatakan fasbir, bersabarlah ala ma yaqulun, atas apa yang mereka cakapkan. Dalam hidup kita tuan-tuan dan puan, kadang-kadang ada ketika kita mengingatkan anak kita, kawan kita, masyarakat kita kepada kebenaran, adalah orang kata lah dia itu sajalah tu kan, saja nak kenakan kita saja. Sebenarnya kalau ianya kebenaran, orang kutuk ataupun orang katakan macam-macam, sebenarnya kalau atas kebenaran teruskan fasbir ala ma yaqulun. Tapi kalau kita cakap tak betul Ustaz ya, jangan pula kita sabar je. Orang sebenarnya dengki kat kita. Itu kita kena asingkan ya, kita kena bezakan kita antara orang tegur untuk kebaikan ataupun tegur untuk keburukan. Dan bagaimana untuk membina kekuatan apabila kita diingatkan untuk bersabar pada Nabi. Allah nyatakan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub. Ini adalah ayat yang turun di Mekah, belum lagi ada fardu solat pada waktu ini, tetapi ditekankan banyakkan bertasbih. Tasbih ini adalah untuk kita menyucikan Allah, pasal orang ni cakap benda-benda yang tak betul Ustaz ya, tidak ada dalil. Jadi daripada kita fokus banyak sangat pada orang-orang ini, Nabi diminta untuk sabar satu, tapi yang keduanya tasbih. Mengapa kena tasbih? Kerana tasbih ini menyebabkan kita memfokuskan pada kekuatan daripada Allah berbanding dengan kita memfokuskan kepada racun-racun toksik yang ada dalam masyarakat ya, yang kadang-kadang menyebabkan kita makin down dan akhirnya kita kata kalau macam itu saya give up lah apabila dikutuk ataupun dihina. Jadi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syams ya, pada zaman Nabi itu sebelum solat difardukan Ustaz ya, ini kisahnya, iaitu sebelum terbit matahari kena tasbih, dan yang keduanya sebelum terbenamnya matahari, sebelum waktu subuh dan juga ketika waktu maghrib. Tetapi bila datang solat, kita ada zuhur, kita ada asar, kita ada isyak untuk menambah lagi ya. Dan pada ayat yang ke-40 itu wa minal lail, daripada malam bertasbih juga, wa adbaras sujud, iaitu selepas solat tasbih. Jadi ada dua lagi tambahan. Waktu solat kita tasbih, kita ada tasbih dan sujud dalam rukuk kita, tetapi pada waktu malam kita tambah lagi
dan juga kita lepas solat kita duduk sekejap Ustaz ya. Subhanallah subhanallah subhanallah, itu yang warid yang disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidatina Fatimah untuk kita amalkan. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Jadi ini seruan untuk apa? Untuk menguatkan kita, ibu-ibu, ayah-ayah, pemimpin yang ada, untuk terus kita kuat dalam kehidupan. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan la ghiba, iaitu letih ataupun lesu. Dua kali disebut di dalam al-Quran. Pada ayat 38 kita bertemu sebentar tadi bahawa Allah tidak letih, yang letih adalah kita. Bagaimana kita nak pastikan kita tidak letih cepat dalam perjuangan? Sabar dan banyakkan bertasbih kepada Allah. Kita tidur-tidur juga, letih-letih juga, tetapi kita akan bangkit untuk terus berjuang. Kita berehat sebentar kerana kita letih Ustaz ya. Kita ada masa letih juga. Kita sambung sebelah sini My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Dapatkan yang original. Satu nasyid yang selalu saya daripada kecil dulu dengar kan. Antaranya saya suka dengar yang kumpulan daripada Indonesia tu kan. Dia punya tu kecil-kecil tu kan. Ibu ayah pasang kadang-kadang radio kan. Betul. Jadi subhanallah, kalau kita perhatikan sekejap lagi Ustaz Fas akan kongsi dengan kita ayat yang ke-42, 43, 44. Allahu Akbar. Sangat mengisafkan kita sebenarnya Ustaz Fas tentang kematian itu ya, satu peringatan daripada Allah. Betul. Dan kalau kita perasan Ustaz ya, Nabi baca ketika perayaan ataupun ketika subuh ya, kerana mungkin subuh kita tahulah waktu pagi kan, untuk kita mengingat bahawa kita hidup taklah lama. Tapi waktu perayaan apa pula kaitannya kan? Betul, tapi sebelum kita bincang yang tu Ustaz, insya-Allah kita baca dahulu ataupun semak dahulu tajwid kita. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, kita nak lihat seketika perkongsian tajwid kita, ulang kaji tajwid kita pada hari ini tentang huruf ain. Menariknya contoh tajwid kita pada hari ini iaitu pada surah Az-Zariyat ayat yang ke-6 yang kita akan baca besok, tapi kita belajar dulu tajwid di hari ini iaitu ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innad-dina lawaqi'. Ayat ke-6 Sadaqallahul Azim, ayat yang ke-6 surah Az-Zariyat, iaitu menyempurnakan huruf ain pada kalimah lawaqi'. Okey, kita perhatikan iaitu huruf ain terletak di hujung kalimah. Waqaf tu kalau kita tak hati-hati dia jadi macam hamzah. Contoh, wa innad-dina lawaqi'. Hamzah lawaqi' macam hamzah bukan ain kan. Lepas tu boleh juga jadi wa innad-dina lawaqi', jadi jadi bunyi macam tu, tak nak. Hati-hati huruf qaf tu baris bawah safazan qi dulu, kemudian ta'ain. Kita kena pasti dekat mana tempat keluar huruf ain. Rongga kerongkongan kita, apa halqum kita ni di tengah halqum, tengah kerongkong kita ni kan. Ain dan juga huruf ha. Biasa orang utara Ustaz. Ayak. Betul. Sabak sad. Kan? Apa lagi kalau la, cuba dia mahir sebut ain lah contoh. Contoh Jadi kena hati-hati ain lawaqi', lawaqi'. Ain tu lawaqi'un, lawaqi'.
Jadi kena macam mana nak buat tu memang kena latih dan kita kena semak bacaan dengan guru-guru kita insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita untuk terus memperelokkan bacaan al-Quran kita. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi cara membaca ain tadi ya. Ini huruf ini penting. Betul. Ya, pasal kalau kita tertukar huruf ya, dia kalau macam Ustaz nyanyi tadi kan, bila Israel kan, jangan tukar bila Israel, lain pula dia punya maksudnya bahaya kan, lain kan. Israel dengan Israel, betul, dua perkataan yang berbeza. Jadi makhraj perlu dijaga dan kita ingin teruskan bacaan kita pada ayat yang ke-41 hingga ayat 45, akhir kesimpulan daripada surah Qaf, bila Allah tu dah memujuk kepada Nabi, memujuk pada kita bagaimana terus kuat dalam kita menyampaikan kebenaran. Ayat 41 untuk sama-sama kita beri perhatian kerana ada perkataan wastami' Ustaz ya, dengar betul-betul. Ayat 41 hingga 45. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami doakan moga-moga kita semua sama-sama doakan. Barangkali ada sekarang ni yang sedang dalam perjalanan nak ke Kuantan, ada sahabat kita tadi ada yang dekat workshop Puan Siti kita tengah baiki tayar pun masih lagi bersama dengan Al-Quran dari Brunei sana. Juga semua sahabat-sahabat, moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah terus dipermudahkan dan dikurniakan keselamatan. Di Melaka katanya hujan lebat sekarang ini, moga-moga Allah SWT lindungi juga. Dan kita nak sambung bacaan kita ayat yang ke-41 sehingga ayat yang ke-45 dengan bacaan murattal Sabah. Lama kita tak baca Taranum Sabah. Jom kita cuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 41 hingga 45 menjadi kesimpulan sebenarnya kepada surah Qaf yang dibacakan pada hari ini, di mana pada ayat yang ke-41 wastami' dan dengarlah yauma yunadil munadi mim makanin qarib, iaitu pada hari penyeru menyeru daripada tempat yang dekat. Ia satu perkara yang menakutkan tapi dalam masa sama juga satu harapan Ustaz. Insya-Allah. Siapa yang takut? Yang takut ini bila orang yang malaikat yang menyeru ini Ustaz ya, daripada dekat ini,
kalau dia menyeru, orang yang diserunya itu adalah orang bertakwa, ini memang panggilan dekat kerana saya dah dekat dengan syurga. Maka gembiralah ya tuan-tuan sekalian sebagai orang yang bertakwa, seperti mana Allah nyatakan dalam ayat yang semalam kita lihat, iaitu pada ayat 34 ya 34. Dan kalau ayat 31 itu Allah cakap wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, tak jauh ya, tak jauh. Jadi itu ya motivasi kita setiap hari baca Quran. Ada kepayahan, ada kesulitan, tetapi kita tahu bahawa ghairu ba'id, syurga tak jauh dah, tak jauh dah. Apatah lagi bila kita dengar jom penyeru sudah sampai, maka pada waktu itu kita akan rasa amat gembira. Tetapi kalau ada seruan Ustaz ya, ada seruan azan tapi tak pergi solat, ataupun jom baca Quran tapi nanti dulu, kau pergi dulu kan, aku lambat sikit. Maka kalau dia menjauhkan daripada Quran, itu yang akan menyebabkan seruan yang dekat ini amat menakutkan Ustaz ya, amat mengerikan. Yauma yasma'una sayhata bil haqq ya, pada hari itu mereka mendengar sayhah, iaitu sangkakala yang ditiupkan ya. Trompet pertama ditiupkan dengan tujuan, dengan kebenaran. Apa tujuannya? Maksudnya ini sudah bermulanya hari kebangkitan. Zalika yaumul khuruj, ini adalah hari keluar daripada kubur, bangkit dan bersedia untuk melalui fasa-fasa dalam kehidupan di hari akhirat nanti. Dan perkataan khuruj ini kita sudah jumpa pada awal Ustaz ya. Jadi kalau Quran ni cantik sebenarnya, pasal Allah perkenalkan pada ayat 11, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan wahyu, ataupun Allah berikan air kepada tempat yang mati itu hidup. Kadzalikal khuruj, dan kami keluarkan. Itulah juga cara kami bangkitkan. Kalau benih itu boleh keluarkan pokok, maka mudah bagi Allah untuk keluarkan kita balik semula di akhirat nanti. Sama saja ya, kerana kita adalah yang diciptakan mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengingatkan pada ayat 42 sebentar tadi, zalika yaumul khuruj, iaitu pada waktu itu hari dibangkitkan. Kalau kita perasan Ustaz ya, ayat 41 42 itu ada perkataan wastami', ada perkataan yasma'un. Dua-duanya ada dengar. Dengar. Mengapa dengar? Kerana kita dah jumpa perkataan dengar ini pada ayat ke-37, bahawa paling kurang kita ni orang yang suka mendengar. Dengar perkara-perkara kebaikan, Quran, kefahaman tentang zikra daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita ini tak ada hati yang cukup sensitif kepada zikra, yang memang kita ni mudah Ustaz ya, mudah untuk kita dapat tadabbur sendiri, baca Quran je kita dapat tadabbur sendiri. Kalau kita bukan hati yang begitu, jadilah yang kedua, yang mendengar. Pasal kalau tak dengar di sini, kena dengar kat sana juga Ustaz ya. Tapi dengar kat sana tak dengar dah zikra. Di sana adalah al-munadi, iaitu penyeru itu akan panggil, dan pada waktu itu yang kita akan dengar adalah sayhah, satu ledakan suara yang amat keras, sangkakala pertama untuk semua kita bangkit. Pada waktu itu semuanya akan jawab Ustaz. Semua akan menjawab. Tak ada pula kata saya tak nak bangkit dari kubur, tak nak, saya nak tidur kan. Tak ada. Waktu itu semua bangkit, dan ini yang Allah cakap, inna nahnu nuhyi wa numit wa ilainal masir. Kami yang menghidupkan, yang mematikan, dan kepada kami kita semua tuan-tuan sekalian akan kembali. Jadi ayat ini baca hari raya Ustaz ya. Kalau surah ni dibaca pada waktu raya ke, apa kaitannya? Sebenarnya bila kita ada raya, ada tamasya kegembiraan, itu adalah sementara. Allah sedang menawarkan yaumul khulud yang kita baca semalam Ustaz, ayat 34, iaitu hari yang kekal kebahagiaannya. Syaratnya apa? Perlu melalui satu fasa, iaitu kematian. Dan bila kita beraya, bila kita sembahyang subuh dengar bacaan ini, kita pun akan buat persediaan. Adakah saya sudah membuat persediaan? Gembira sekarang ini, adakah ia membawa kepada gembira yaumul khulud? Kalau ada Quran saya, infak saya itu boleh bawa kampung, bawa balik kampung lah, wa inal masir, okey kan. Tetapi kalau tak cukup lagi tuan-tuan, hari ini ya kita doakan agar kita terus kuatkan bekalan pada hari apa? Kerana hari yang tak boleh buat bekalan sekarang ni tenang Ustaz ya, masih lagi bumi kita aman. Tapi satu hari nanti ayat 44 dan ayat 45 kita baca sekali lagi untuk mengingatkan kita, bumi akan secara sekaligus saja Ustaz ya, bila terbelah saja, cepat sahaja, waktu itu sudah terlambat untuk kita membuat bekalan. Ayat 44
45 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah kasih Allah Subhanahu taala sekalian. Kita nak baca lagi dua ayat, iaitu ayat yang ke-44, ayat yang ke-45, dua ayat akhir dalam surah Qaf. Kita nak baca sama-sama insya-Allah. Mari ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran, moga-moga hati kita senantiasa menjadi hati yang mendengar. Seperti kata Puan Rokiah Taib, jadilah hati yang mendengar. Amin ya rabbal alamin. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashaqqaqul ardu 'anhum sira'a. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 44, iaitu pada hari ketika bumi terbelah. Ya, Allah mengatakan yauma tashaqqaqul ard, maksudnya bumi terbelah anhum sira'a, secara surah, secara cepat terbelah, ya. Dan bila berlaku perkara ini, zalika hasyrun alaina yasir, maka berlakulah pengumpulan bagi kami yang sangat mudah. Allah kumpulkan kita di padang mahsyar. Hasyrun itu membawa kepada tempat dikumpulkan kita di padang mahsyar, Ustaz, ya. Mereka yang dah pergi ke haji sekarang ini, kita doakan mereka diberikan haji mabrur. Amin. Pengalaman di haji itu sebenarnya di padang Arafah itu sebagai satu istilahnya sebagai satu miniature, ya, mini perkumpulan mini mahsyar kecil yang Allah bawakan untuk sama-sama kita rasakan bahawa adakah saya ini sudah membuat bekalan. Kerana apa? Kerana tidak ada apa-apa. Ya, kita tak akan bawa apa-apa, Ustaz, ni tak ada bawa kereta besar kita, rumah besar, apa-apa yang besar kecil apa semua tak bawa, kecuali amal kita, kerana ia adalah perkara yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bercakap tentang hasyar ini, Ustaz, bila hari raya, bila Nabi baca ni, jadi tempat yang ramai, kita biasanya gembira. Betul. Ya, sembahyang subuh pun kita tengok ramai, kalau ramailah ya, kalau sembahyang subuh di jadi ini adalah ruang untuk kita mengingat kepada kalau kita gembira, kita kalau boleh bila dikumpulkan di hadapan Allah nanti, kita juga dihisap dan menggembirakan kita. Kita tidak mahulah sampai kita dekat padang mahsyar, Ustaz, ya, kita cari-cari kawan kita, rupa-rupanya apa? Hutang tak bayar. Allahuakbar. Hutang tak bayar. Dia lebih kurang macam raya juga, Ustaz. Betul. Orang yang beraya dia tak pergi rumah orang dia berhutang. Dia akan pergi ke kiri, pergi ke kanan, dan pada waktu mahsyar itu lebih mengerikan. Ini yang kita lihat pada ayat 44. Allah bawakan kepada kita agar kita buat persediaan, dan bila bercakap tentang persediaan ini sudah tentu satu kita punya persediaan, tapi kita ajak orang lain untuk kembali kepada Allah, itu juga persediaan. Nahnu a'lamu bima yaqulun, buktinya ialah Allah tahu apa yang disebutkan oleh mereka. Mereka siapa? Orang-orang musyrik yang kutuk Nabi, yang mengacau Nabi untuk membawa kebaikan. Nak menyatakan pada kita, Nabi baca Quran, tetapi Nabi bukan sekadar duduk seorang-seorang baca Quran, Ustaz, ya. Dia pergi ajak anak dia, ahli keluarganya, masyarakat dia, dan itulah bekalan Nabi, dan kita sebagai umat Nabi kena buat begitulah. Kemampuan masing-masing. Kalau Ustaz Tar di peringkat kebangsaan contohnya, kan. Kalau saya kecil-kecil je, Ustaz, ya. Internasional. Ya. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah di rumah ikut kemampuan masing-masing, tetapi ketika kita buat mengajak orang, Ustaz, ya, anak ke apa ke, kadang-kadang anak murid kita ke apa ke, dia tak dengar cakap, dia degil lah sikit.
Allah cakap apa? Wama anta alaihim bijabbar, iaitu kamu bukan jabbar. Jabbar ini bukan yang memaksa, bukan pembuli. Jangan pula pasal anak tak bangun solat, ya, dibulinya anak tu, ya, dengan disepak anak dia. Itu bukan kaedah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebabnya bercakap tentang buli ini, pendakwah pun boleh buli. Saya pendakwah boleh buli. Yang sayalah kena jaga-jaga Ustaz, ya. Kadang-kadang kita rasa macam benda ni betul, tapi betul tak semestinya menyebabkan kita boleh paksa kepada orang lain untuk menerimanya. Kita bercakap dengan cara yang terbaik. Kalau ada mereka buat yang tak okey, biar Allah yang settle, ya. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Dan di hujung itu peranan yang penting bagi pengetua, bagi cikgu-cikgu, ibu ayah yang ada hantar anak ke sekolah. Pasal kan ada budaya budi Ustaz, ya. Fadzakir bil Quran. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Ya, peringatan dengan Quran ni tak sama dengan beri peringatan sila belajar bersungguh-sungguh. Tak sama Ustaz. Quran ini dia ada satu kesan yang tersendiri yang kita dah lihat pada ayat yang ke-37. Dia memberi kesan pada hati, pada pendengaran, ya. Dan bagaimana pengalaman Ustaz? Saya teringat Ustaz Fas sebut sekolah tadi. Masa saya sekolah dulu Ustaz Fas, setiap pagi bermula pukul 6.50 macam tu, dekat sekolah dah pasang dah mengaji sampai pukul 7.30. Jadi kita dalam perjalanan tu kayu basikal daripada rumah tu, kita dah dengar dah speaker dekat sekolah tu pasang mengaji. Betul. Kalau kita perhati, kita dengar je sebenarnya, tapi rupanya dia terkesan, memberi kesan, ya. Jadi itu mesej kepada cikgu-cikgu, ya. Kalau boleh satu pengajian Al-Quran itu, dan kemudian difahamkan, ya, kepada anak murid, latihan training mereka itu diberikan Al-Quran, ya. Masukkan walaupun satu ayat mesti ada berkaitan dengan Al-Quran, kerana Allah nyatakan sini fadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Ya, Allah tak cakap fadzakir bil qur'ani alladhina yakhafuna wa'id, ya, bukan alladzina tapi man. Apa beza alladzina dengan man? Sedikit bahasa Arab, iaitu alladzina ini memang dah tentunya hanya kepada orang yang takut pada ancaman, dia akan ambil pelajaran. Tetapi bila menggunakan perkataan man, kita tak tahu siapa di kalangan murid-murid kita ini, ya, yang dia akan terkesan dengan Al-Quran kerana dia ini memang takut pada ancaman. Bila dia dengar pada ayat Quran ini ditadabburkan, dia tergetar dan akhirnya tak nak jadi pembuli. Ya, jadi budaya buli yang ada dalam sekolah, walaupun ada di sekolah tahfiz pun ada buli ini. Ada yang kata sekolah tahfiz pun ada. Dengar Quran satu, tetapi yakhafu wa'id kena dijelaskan isinya agar telinga yang mendengar itu dia dengar benda yang difahami, bukan dengar sesuatu yang dia rasa tak, apa istilahnya, tak jejak, ya. Kalau kata Kelantan itu, dia tak rasa di dalam hati dia, sehingga kan dia menjadi pembuli. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita hindari orang yang berkata buruk dan perbanyakkan tasbih, ya, zikrullah pada setiap hari, kerana itu akan menyebabkan jiwa kita diisi dengan perkara positif, bukannya dengan racun-racun toksik. Yang pertama, lazimi bertasbih, tahmid dan takbir selepas solat fardu maupun ibadah sunnah. Itu yang disampaikan pada ayat 40, di mana seruan pada Nabi nak kuatkan semangat, banyakkan bertasbih selepas wa adbaras sujud. Dan yang ketiga, peringatan tentang kematian, perkasakan amalan kita dan banyak mengingatinya, kerana itu tanda kita adalah orang yang bijak dalam merancang. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah. Dosa-dosa mak ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikanlah mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran, lidah kami lidah yang dipermudahkan dan difasihkan membaca 6236 ayat daripada Al-Quran, telinga kami telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, hati kami hati yang senantiasa dibaluti dengan kebahagiaan tatkala mendengar Al-Quran, dan hati yang diberi kekuatan untuk mengamalkan isi kandung Al-Quran. Ya Arhamar Rahimin, perkenankan doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini bersama dengan tuan-tuan, dan kita doakan tuan-tuan terus kita menjadi ejen Fadzakir bil Quran, Ustaz ya. Salah satunya dengan tabung gerakan Al-Quran, tuan-tuan menyumbang, dan bagi tuan-tuan yang ingin melaksanakan program di lokasi masing-masing memerlukan dana bantuan ya, bersama boleh berhubung dengan nombor yang tertera. Kerana sumbangan tuan-tuan kita ingin manfaatkan untuk sekolah, masjid, untuk Quran ini diingatkan sehingga man yakhafu wa'id, mereka yang takut kepada ancaman ini menjadi orang yang lebih bertanggungjawab, integriti menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam surah Az-Zariyat pada hari esok insya-Allah, Ustaz ya. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.